deviation dalam pasaran, tapi saya memilih untuk menggunakan elite wave. Saya sendiri kalau tanya saya lebih berminat kepada Wyckoff. Tapi apabila saya cuba apply untuk nak explain market, to me setakat ini tool yang nampak jelas untuk korelasi adalah kepada elite wave. Kita akan tengok kepada chart lepas ni. Waalaikumsalam Zaki. Invalidation level. Okey. Bagus soalan tu. Jadi bila kita nampak dia nak berlaku 5 lepas ni saya terangkan ya. Okey. Jadi topik kita dinamik pasaran, analisa struktur dan korelasi pasaran ya. Sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Sekejap. Saya baca disclaimer dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada perdagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dah buat lebih pada 2 tahun. Terlebih dahulu saya nak jawab soalan Zaki dahulu. Untuk invalidation level, kita ada 2 kaedah Zaki. Yang pertama adalah kepada struktur itu sendiri. Contohnya, kalau anda menjangka, kita akan ada 5 struktur. Kalau anda tengok ini, anda tengok sebagai wave 1. Okey. Lepas tu anda tengok ada berlaku wave 2. Okey. Dan ini 1, ini 2. Pada waktu ini, invalidation masih kat bawah ni. Kalau kita lihat kepada previous structure dia, kalau kita nampak previous structure dia, ini kat sini. Okey. Bilanya kita nak alih, kat mana kita nak alih invalidation kita bila? Bila ini berlaku breakout dan dia membuat 5 wave. Anda akan alih invalidation yang bawah ni. Invalidation yang bawah ni pergi kepada atas ni. Dia pergi kepada 2. Masa tu anda akan alih invalidation kepada 2. The moment dia break yang atas ni, dia break 1, itu anda alih invalidation level anda kat situ. Itu kaedah pertama. Ini untuk bila anda menjangka 5 wave. Kalau anda menjangka 3 wave pun sama. Kalau anda dia kepada anda punya bias tau. Satu, anda nampak macam ni. Lepas tu anda nampak dia buat 3 wave dan anda jangka ini masih berterusan ke atas. Contohnya, tak. Bukan syaratnya 5 wave. Syarat dia level tu breakout. Level high, level low. Level high, level low. Jadi pada waktu ini, invalidation kat sini. Kalau kita jangka dia ke atas, kalau anda jangka, kalau dia correction, pada waktu ini, dia kat sini. Kalau ini correction, anda nampak ini 5 wave, ini 3 wave. Anda berjangka dia 3 wave. Tetapi, sekiranya kita ada incomplete sequence dia ke atas ini. Okey, katalah anda tengok ini DH4. Lepas tu, dia punya invalidation ni ke atas ni. Jadi DH1 pada waktu ini, invalidation dia kat bawah ni. Ini DH1. Okey, ini DH1. Kalau anda menjangkakan ini tak habis ke atas lagi. Jadi, the moment dia break out atas ini, invalidation dia akan naik kepada sini. Itu H1. H4 kekal. Sebab kat sini ada nampak dia sebagai 5 wave. Itu kepada correction. Ini kepada kalau dia tengah buat impulse. Dia tengah buat trend. Okey. Ni akan kepada lekuk-lekuk macam ni. Okey. Tapi syarat dia kepada beza 2 ni, dia punya H4 pun akan kat sini tau. Ini H4. Ini H1. H1 akan ikut lekuk kecil. Yang dalam correction, H4 macam ni kan. H4 kekal kat atas.
H1 dia akan ikut lekuk kecil. Dia akan ikut invalidate, dia akan ikut tempat kita. Anda bayangkan kat mana anda nak tarik fibo. Dia itu dipanggil connector. Kat mana? Kat mana anda nak tarik fibo. Situ tempat anda punya connector. Situ tempat anda punya invalidation. Okey, ini adalah untuk kaedah structure. Okey, selain daripada tu, kita juga menggunakan invalidation untuk correlation. Kadang-kadang anda akan nampak lukisan saya, bila dia naik 3 dan berlaku wave 4 dan dia tak break lagi, saya dah letak invalidation kat sini. Saya letak macam tu sekiranya instrumen yang berkaitan, contohnya ini GU, ataupun ini AU lah, AU lagi bagus, dan ini NU, contoh, NU pun dah break macam ni, NU dia dah break, tapi dia dia dah break dan buat wave dan tengah berada dalam wave 5. Okey, ini 3. Manakala AU tak break lagi, saya akan alihkan invalidation kat sini. Macam anda nampak dekat indeks sekarang, macam indeks, macam US 500. Ni tengah buat wave 5, sini wave 4. Kita nampak untuk US 500. Sebelum dia break tu saya dah letak dah. Saya alih kat sini. Okey. US 30, the moment ini dah break lah. Ini dah break kat atas dia. DEX wave 4 dia. Biarpun ini tak break lagi, nampak tak? Biarpun ini tak break lagi. Jadi itu memberikan saya amaran sekiranya ini break. Faham tak? Apa guna invalidation ni? Kalau dia break ke bawah. Kalau ini break ke bawah, bermaksud ini akan alih kepada kawasan sini. Ini macam ni. Dia benda-benda dia, saya akan alih dia sebab ini dah ke bawah. Kita dah bermula fraktal baru. Kita dah bermula kampung baru. Itu maksudnya. Kalau dia break ke bawah ni. Jadi maksudnya, yang lain-lain ni wave 5 dia tak naik dah. Kita tak extend. Kita akan habiskan 5 dia kat sini. Dan kita menghabiskan yang merah ni. Ya, sama cerita. Tapi dia tak adalah semua sama level. Kadang-kadang dia tak sama level. Kalau memang tak dapat nak letak kat situ, tak dapat Fikri. Tapi dalam contoh ni dia dapat. Dalam contoh ni dia dapat. Contohnya macam kita tahu, untuk Nikkei ni dia tak sama. Macam Nikkei ni tak sama. Jadi saya tak dapat letakkan dia kat sini. Saya tak dapat letakkan jadi 4. Mungkin dia 4. Mungkin dia 4. Sebab apa saya tak dapat letakkan kat situ? Kenapa dia tak sama? Ini tak buat higher high, faham tak? Nikkei ni tak buat higher high. Yang lain-lain ni buat higher high. Ni beza dia. Yang sini dia buat high. Ini tak buat higher high. Kita dalam correction. Yang lain-lain tu semua trend. Semua trend. Itu beza dia. Tapi sekiranya anda nampak yang Nikkei ni dia break out ke atas, itu memberikan gambaran bahawa yang lain-lain ni akan extend. Faham tak? Kalau ini break out ke atas, yang lain-lain ni akan extend. Ini akan extend tinggi lagi. Ini akan extend. Itu guna invalidation tu. Ini akan extend lagi. Kita akan naikkan 3 dia kat sini ke kan. Dia extend lagi. Boleh? Itu guna invalidation. Okey, jadi kalau Nikkei tu extend, benda yang lemah dia dah start kuat, benda yang kuat akan lagi kuat lah.
Macam tu. Itu konsep composite man yang saya pernah ceritakan. Itu adalah konsep kepada satu yang ikut concurrent, satu yang menjadi rujukan yang kita nampak dia pergerakan normal. Dia tak ada dah trend kuat sangat. Dia naik tapi dia naik biasa. Concurrent. Jadi dalam satu grup tu dia akan ada satu yang biasa, pergerakan dia okey. Dia akan ada yang leading, dia akan ada yang lagging. Mungkin dia tak ada buat high lagi. Ini dah buat high. Ini pergerakan biasa je. Cerita dia kena buat kacat, lukis kacat. Jadi bila yang inilah market, inilah wave sequence correlation. Kalau katalah yang lemah ni, ini yang lagging, ini yang lagging, ini yang leading. Lepas ni kita bincangkan bila kita cover topik lepas ni. Tapi bila yang lagging ni macam Nikkei kan, Nikkei dia break up atas ni, anda rasa yang concurrent dengan yang leading ni pergi mana? Ini akan lagi mencanak lah. Ini akan lebih kuat. Kalau yang lemah dah mula naik. Faham? Tapi kalau yang lemah, yang kuat ni naik, ini tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia kepada faktor dia saja. Mungkin ada cerita dia. Tapi kalau yang lemah, macam Nikkei, kalau tiba-tiba Nikkei break out ke atas, kalau Nikkei break out ke atas, yang lemah break out ke atas, yang kuat lagi. Tapi kalau yang kuat naik, yang lemah mungkin naik tapi tak hebat sangat. Itu dia. Tapi kalau yang lemah ni break, yang kuat belum break, anda jangka yang kuat akan break lebih banyak. Akan extend. Maksudnya akan extend lah. Dalam bahasa elektrik. Boleh? Okey. Kita lihat kepada pasaran dahulu. So, seperti yang kita ceritakan tadi, kita ada data China pagi tadi. Keluar GDP China seperti jangkaan pasaran 18.3. Industrial production. Tapi sebenarnya kalau anda tengok data dia, quarter on quarter dia menurun tau. Quarter on quarter dia adalah menurun, bukannya menaik. Dia benda logik dia, Fikri. Bayangkan kan, anda ada macam ni. Anda ada satu syarikat. Saya bagi contoh simple lah. Anda ada satu syarikat lah. Anda ada satu company di mana anda ada 3 orang pekerja. Seorang pekerja ni dia memang dahsyat. Productivity dia tinggi. Dia ni memang dahsyat. Dia ni pekerja A. Ini pekerja B. Pekerja B ni biasa je. Performance dia biasa. Anda bos, anda pemilik company. Yang seorang ni memang lah. Kalau anda tak ada, dia tangkap ular. Faham? Dia hari raya pun dia puasa. Sebab dia nak kata dia lemah. Anda jumpa dia, kau lemah lah. Ya, lemah bos. Sebab apa? Raya pertama pun dia kata dia puasa. Mana boleh puasa? Tak apa, saya puasa bos. Sebab nak beribadat. Padahal dia memang macam ni, lemah. Tapi bayangkan yang sentiasa yang 6 tahun puasa tiap hari tu, padahal dia tak puasa pun. Tiba-tiba dia bagus. Itu boleh push overall. Yang lain-lain nampak, dan mungkin competition lah. Itu lebih kurang macam tu lah. Sebab dia yang drag, yang drag the whole thing. Ataupun komposit dia. Kalau kita campurkan ke semua ni, inilah komposit. Kalau kita kompositkan dia, kita campurkan tiga-tiga ni, the moment dia ni naik, yang lain-lain akan lebih naik. Tapi kalau yang ni naik, ini tak ada apa-apa, ini akan turun balik. Faham? Itu kan dia tak akan mencanak-canak. Kalau tapi yang ni naik, kalau yang ini pun naik,
Then kita akan ada extension. Sini masih count biasa. Sini akan extend. Itu correlation with correlation. Benda logik je sebenarnya kalau anda fikir logik ke. Itu dia. Itu konsep satu, komposit satu. Kita campurkan Okey, balik kita marketkan opening. Sekejap Zul cerita ni, sekejap Zul cerita ni. Okey, kalau anda tengok China punya ekonomi, China punya ekonomi, quarter on quarter dia slow down tau. Ni quarter on quarter dia. Kuarter kedua, kuarter ketiga, kuarter keempat, kuarter pertama tahun ni sebenarnya slow down. Ini quarter on quarter. Nampak? 3 bulan. Tapi kalau kita bandingkan dia dengan tahun lepas, 3 bulan tahun ni banding dengan 3 bulan tahun lepas, of course lah, waktu tu Wuhan tengah ada nampak yang video kat YouTube, semua orang pergi perasap satu building tu kan. Waktu tu lah, waktu ni kan. Of course lah ekonomi tu jatuh. Tapi kalau anda tengok kepada actual growth dia pada sekarang dia tengah menurun. Itu anda kena faham apa yang diceritakan dalam data pagi tadi Okey. Untuk malam ini, untuk petang ini tak ada banyak trade balance untuk Europe, CPI untuk Europe nothing, sebab kita dah ada France dengan Germany semalam mengumumkan dia punya inflasi. Tak ada ni. Tapi ingat hari ni anda option bagi mereka yang memegang kontrak option dan juga futures yang tak roll over biasanya akan keluar pasaran pada sebelum waktu New York dan sebelum London close. Jaga-jaga pada jam 10, jaga-jaga pada jam 11 pada malam ni. 9.30 dan juga jam 11 pada malam ni. Gold contohnya, gold tu banyak orang trade futures. Selain daripada yang anda tengok spot tu, banyaknya futures. Jadi gold, minyak, copper, benda-benda ni akan ada impact. Jadi tengok pada malam ni. Dekat indeks pada semasa menunjukkan bahawa pembukaan pasaran Eropah yang dijangka lebih positif. Kita ada futures US dah mula menurun sikit pada waktu ni selepas mengukuh pada semalam. Okey, kita lihat kepada chart apa yang kita nampak untuk semasa trading. Mana Alif? Don't worry, anda terlepas entry, jangan pandai trade. Don't pandai trade. Simple saya sebut jangan judi. Price tak masuk tempat kita, jangan kejar. Itu je. Kita nak dia macam anda katalah anda berniaga air tebu. Simple. Anda berniaga air tebu dan anda tak ada ladang tebu. Anda ambil tebu tu daripada peladang. Ini anda berniaga tebu. Macam mana rupa tebu punya mesin? Ni tebu punya mesin. Dia tebu. Ni anda berniaga tebu kan. Okey, ni tebu. Okey. Cerita dia, anda punya tebu ni anda beli daripada ladang. Okey. Dan anda tahu bahawa customer anda, kalau anda jual satu bungkus ikat tepi, waktu ni ikat tepi yang paling ni bukan orang tu tebu. Kalau anda jual atas daripada RM5, diorang tak nak beli. Diorang tak nak beli. Okey. Ini adalah untuk ni. Jadi bila anda lihat kepada kos anda untuk mesin, upah anda dan apa-apa lainnya, anda kena ambil tebu tu pada harga RM2 untuk hasilkan satu minuman macam ni.
Dan mungkin ini adalah 1 kilo ke 1 tan ke, saya tak tahu. Contoh RM2 1 kilo. Okey, ini kos anda. Okey. Jadi bila kita berniaga, tak kisah anda tukar tebu tu kepada euro, anda tukar tebu tu kepada indeks or whatever, ya. Aku cuma nak beli pada harga ni. Itu cara kita berniaga, kan? Kalau dia tak masuk harga aku, okey, sekarang ni market terima tak harga lebih tinggi. Anda dekat sini sebagai trader kan, sebagai trader, tak kisah anda retail ke, anda institution ke, anda kena fikirkan what's the value kat depan. Contohnya kalau anda trade index currency or whatever commodity, what's the value kalau ke depan, ya? Ke depan, dan cara untuk sampai value tu lah yang kita buat analisa fundamental, technical, correlation, intermarket dan lain-lain. Sini yang kita punya analisa tu. Okey. Jadi according to analisa kita, price akan naik dan kita nak buy bila dia sampai satu tempat. Okey. Jadi kalau dia sampai tempat ni, baru aku nak, sama juga dengan tebu tadi. Kita ada harga yang kita nak. Lain daripada tu, aku tantah tak cover cost ataupun untung aku sikit. Okay? Jadi kita kena fikir daripada sudut risk dan reward. Okey? Sebab itu satu analisa ataupun satu teknik, dia tak lengkap kalau dia tak ada set up. Bukannya entry dengan arah saja. Kalau setakat arah, saya boleh kata okey, buy sekarang. Oh, sell sekarang. Ya? Keluar kat mana? Itu tak ada makna tau. Kalau bagi yang mereka buy, sell, dia macam orang melatah. Buy. 2 kali buy. Layer 2. Kalau dia melatah 100 kali, 100 layer. Dia tak dapat macam tu. Dia kena ada memikirkan kepada risk dan reward. Anda tengok mistake lama saya sendirilah. Mistake lama saya dalam trading, saya tak memikirkan benda ni. Saya memikirkan kepada market. Saya terlalu menekankan kepada ni. Dan saya tengok, okey, ambil je, tak kisah untung sikit ke, ini nanti boleh push, kan? Tanpa memikir ke depan ni. Analisa saya cuma kepada sekarang, dia naik ke turun. Next candle, naik ke turun. Ni naik dan tekan. Dan saya dapati, saya tak ada structure dalam trading saya. Bila itu berlaku, habis. Belajarlah teknik apa pun, anda tak akan lama. Saya beritahu betul. Sebabnya kita tak ada apa yang kita boleh fall back ataupun tengok yang kita boleh ubah sekiranya kita dapati sistem kita, sistem. Dia bukannya kepada pandai trade. Buang yang tu. Buang. Jangan. Dia pergilah. Dia dah balik, baliklah. Itu je. Kalau dia balik, kat mana kita nak? Kita tahu dia naik, macam mana rupa kita nak trade. Buat benda tu. Jangan pandai trade. Jangan kejar semua lekuk. Jangan kejar semua lekuk. Kita dah bincang semalam. Dia akan extend. Extend lah dia. Kita tunggulah dia balik. Itu je. Dia tak balik, cari lain. Okay. US 500 masih tak ada apa-apa. Ini complete. Ini complete. Itu benda payah nak buang. Saya tahu. Payah nak buang. Kita rasa rugi sebab kita tak enter. Kita enter belum tentu kita untung. Kita tahu kita dapat untung atau rugi dengan kita lihat kepada sistem, bukannya kepada satu entry. Itu payah. Itu payah, saya tahu. Itu payah. Nak rasa nak masuk. Naik memang naik. Memang kita tahu dia naik. Saja saya ni, ini naik. Ini naik. Dia tak perlu buat benda ni. Dia naik lagi ni. Dia tak perlu buat ni. Dia naik lagi ni. Kan? Kita tahu dia naik. Nak lawan tu. Tapi cerita dia, saya ikut satu sistem yang saya nampak benda dia berulang. Itu je. Benda dia berulang. Jadi saya tahu apa nak buat. Kalau saya main ni, okey. Sekarang ni semua, US 500 buy. Stop loss dia kat mana? TP dia kat mana? Kita tak dapat nak explain tau, payah. Kalau tanya saya, ni naik. Ini tak perlu buat sampai sini. Tapi, saya cuma berminat
Ini saya tak minat sebab saya nampak dia dah sampai equilibrium. Saya tak minat. Okey. Yang saya minat adalah benda seperti US30 ni sebab dia masih lagi tak sampai. Dia masih lagi tak sampai. Biarpun dia extend, dia masih lagi tak sampai 100%. Jadi, wave 4 ni kita trade. Tunggu dia buat pullback. Kalau dia naik sampai 1, what to do? Kita tak trade. Itu je. Macam tebu tadi. Kita nak dia ikut apa yang kita analisa. Dia tak buat macam tu, aku tak minat engkau. Itu je. Ini kalau dia naik, ini wave 3. Extend wave 3. Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, biar dia buat kerja dia. Saya berminat kat sini je. Okay, itu adalah untuk US30. Nasdaq. Ni tak ada. Ni dah complete. Ini dah complete. Saya tak minat. Ni dah masuk. Dah masuk. Kalau dia buat 1618 terus, then saya minat. Sekarang, saya tak minat. Okay. Maksudnya macam kes tebu tadi. Kalau pembeli tiba-tiba kan dia kata, engkau ni jual murah sangat lah. Tempat lain jual RM15. Pembeli bagi tahu kita, 18 orang pembeli, 19 dia orang cakap. Harga kau patut RM15. Air tebu kau sedap. Jadi kita tahu, sini kita boleh beli mahal. Kalau dia orang cuma terima RM5, kita tak dapat. Macam tu lah. Macam kita analisa kan. Kita jangka, ini naik, ini belum. The moment dia momentum sikun, pembeli suruh naik harga. Kita tahu ada momentum kenaikan harga. Jadi kita tunggulah wave 4. Macam tu je. Lain daripada tu, jangan. Kalau dia tak complete, maksudnya harga tebu tu masih bawah RM2. Anytime yang dia memberikan murah sikit, kita beli. Itu je. Dia konsep berniaga. Anda kena tengok trading ni konsep berniaga. Apa yang anda nak, benda yang anda jual beli ni, euro ke, gold ke, apa ke, dia ada benda betul kat luar tu tau. Bukannya kat chart main candle dia. Itu chart, itu harga dia. Ada benda dia. Okey. Ini adalah US 100. DAX saya terpaksa batalkan order. Unless dia buat ini tadi. Okay. So, ini adalah DAX. Tapi sama, wave 4 ni kita akan trade. Ini tak sampai lagi. Ini ada momentum sikun. Ni momentum sikun. Dalam satu ni, dalam satu lekuk, dalam satu structure dia naik ke atas tanpa retracement yang besar macam sini. Jadi the moment dia buat retracement besar, itu adalah wave 4. Kita akan trade wave 4. Kita anggap 4 tu dah habis. Jadi kita trade wave 4 ni nanti. So ini ada momentum. Harga tu pembeli terima RM15. Macam-macam contoh aku cari lip. Macam-macam contoh nak cara nak explain. Air tebu. Tengah haus. Biasanya kalau kat Kuching, saya ada air tebu masa ni. Bukan masa ni. Untuk buka puasa nanti. Masa ni lain cerita kan. Wave 4 ni nanti kita trade. Wave 4 ni nanti. Don't worry. Dia naik. Tunggu. Itulah trend trading. Trend trading. Anda akan terlepas entry bila market trending je. Anda kena tunggu retracement. Anda nak dapat harga lebih baik. Dia tak bagi harga lebih baik, aku tak nak. Itu trend trading. Itu trend. Itu reality trend trading. Okey, kita dalam wave 3 ni untuk DAX. Jadi seperti saya sebut tadi, sekiranya JP225 ni breakout ke atas, sekiranya dia breakout ke atas dan breakout high sini, jangan jangan. Plastik hitam tu bahaya. Kalau dia break atas ni sekarang nampak tak apa struktur dia? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia boleh ke bawah. Dia cuma jadi invalidation dia pada waktu ni. Sebabnya kita jangan, ini 3. Ini 3.
Jadi kita jangka 3 ke bawah kan. Kita jangka 3 ke bawah. Kalau ada, sebab apa saya letak dekat sini? Tak letak di atas ni. Sebab indeks lain ke atas. Jadi kalau ini terbatal, kalau price buat macam ni, terus naik. Nampak tak saya tak dapat lukis 5 kat sini? Satu kita jangka ke bawah. Katalah dia buat macam ni. Dia terus naik. Kalau ini berlaku. Kalau ini berlaku, apa saya buat? Kalau ini berlaku ke atas, apa saya buat? Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Ini akan jadi, kalau dia break sini, sini akan jadi 1. Kalau dia break up ke atas. Lagi cantik untuk saya lukis macam tu. Dan kita tunggu correction 2. Kenapa saya tunggu dia buat correction 2? Sebab yang lain-lain kita tengah tunggu correction. Kalau yang lain-lain kita jangka ke atas, ini akan jadi 2. Ini akan jadi naik terus dalam wave 3. Kenapa saya tak lukis macam tu? Sebab yang lain-lain kita jangka buat correction. Buat correction ini. Nampak tak correction ini? Correction yang dalam lagi. Jadi saya untuk JP225 ni saya tak dapat nak terlalu bullish. Kalau dia break out ke atas daripada semasa, itu bukan wave 2. Itu tak dapat jadi tu. Saya akan alih ini sebagai 1. Faham? Sebab kita jangka indeks lain akan buat correction. Itu anda kena tengok kepada lain. Dia tak dapat aku lukis. Kalau nak buat elite wave, nak buat market dynamic dengan elite wave, anda tak dapat, tak apa, aku lukis Nikkei je, aku lukis S&P 500 je. Anda kena lukis yang lain-lain. Tak apa, chart saya ada. Sementara ni pakai chart saya. Dia bila anda sentiasa mengikuti market dan sentiasa update chart anda, tak perlu, bagi saya tak ada masa benda ni bang. Betul. Buat dia sekali sehari. Trade dekat time frame besar. Itu je. Yang cuba, yang tak ada masa tapi trade dekat H1, memang tak jadi ya. Tapi kalau anda duk update chart dan lukis sendiri, siapa tadi nama dia? Zaki. Bila anda duk update chart anda akan faham pergerakan dekat chart. Betul tak? Tapi syarat dia anda kena lukis. Bila anda lukis AJ, anda lukis NJ, anda lukis EJ, anda akan dapati ni something tak kena ni. Kenapa satu atas satu bawah kan? Bila anda melukis dia. Tapi bagi mereka yang cuma ikut chart saya, dia akan ambil bulat-bulat lah macam tu. Tapi kalau anda melukis dia balik, anda akan dapati, ni aku faham. Bila lukis kan, kalau anda tak lukis, anda tak nampak. Dia bila kita buat dia, dia anda faham, gold macam mana, kenapa euro macam ni. Nampak tak? Arah kita okey, tapi cumanya yang tak selalu jadi, level dia tak kena. Waktu ni kita dalam fasa korektif. Itu je cerita dia. Bila fasa korektif, dia banyak kali terangkit. Satu anda nampak banyak terangkit. Okey, ini nampak. Macam mana saya nak tahu ini wave 3, wave 4, wave 5? Tengok indikator dia. Kalau dia break out kepada divergence, ini belum. Kalau dia break out divergence, ini wave 3. Ini masih 3. Faham? Ini sini 3. Sini 3. Sini 4. Dan sini masih lagi 5. 3 yang biru. Tapi waktu ni biar dulu. Saya tak dapat nak buat. Waktu ni macam ni. Ni tengah jalan. Wave 5, 3. Tunggu divergence dia baru kita dapat katakan itu 5. Jadi ini masih lagi extend. Ini masih lagi extend. Saya dia buat apa macam ni extend, saya tak peduli. Saya nak masuk bila dia correcting. Dia extend ni saya tak ada tempat nak enter. Saya tak peduli. Macam orang jual tebu tadilah.
Harga tengah mahal. Saya nak harga apa? Saya nak harga saya. Dia tak dapat, dan saya tengok market. Dan saya ni jauh lagi. Okey. Boleh. Itu adalah kepada momentum sequence. Ataupun ni. Jadi benda tu je. Jadi pada ini tak. Ini sebab dia dah complete. Unless dia break out 1618. Waktu ni dia dalam kawasan equilibrium. Ini pun saya tak minat. So kita ada dua kan. Iaitu kita ada untuk US 30 dan DEX. Dua tu masih. Jadi DEX dalam ni saya dah batalkan. Mana saya punya ni? Sekejap saya buka file. Ada window update tadi tu yang semalam PC ni crash. Okey. Jadi untuk yang ni saya dah batalkan. Untuk DEX ni dia bukan level yang sama, saya cancel. Kita masih melihat US 30 dan DEX 30. Dua ni kalau dia buat wave 4. Satu 4 yang dalam minit, satu 4 yang dalam minor. Tunggu dia buat. Dia biar dia buat kerja dia naik sampailah berlaku divergence dan dia turun. Turun tu 3 wave kita long. Dia extend, saya tahu. Gram, tengok. Dia extend, ni buy. Jangan. Fikirkan stop loss dan TP. Itu yang first saya fikir. Saya fikir stop loss dan TP kat mana kalau nak buy kat sini. Kalau buy kat sini, stop loss dan TP kat mana. Fikir benda tu. Okay. Ini adalah untuk IBEX. IBEX 2 dia boleh habis kat sini. Ini boleh jadi A, B dan C. Yang macam ni. A, B dan C. Apa pun saya tak minat. Ini bukan high. Sukati dia dah dia nak buat apa kat situ. Okay. Apa pun. Ini masih kekal macam ni. Sampailah dia break 1. Dia break 1, saya akan tukar 2 ke sini. Tak ada apa-apa. Dia tak ada high, tak ada apa. Okay. Arah indeks ke atas. Saya duk ulang benda tu dari tahun lepas. Asalkan anda tak pergi short indeks, anda okey. Apa pun teknik anda, asalkan anda tak pergi short indeks, anda okey. Kalau indeks anda ada set up short, anda pergi tengok yen pair. Ingat tak saya sebut benda tu dari bila, Ustaz? Dari tahun lepas. Orang duk fikir indeks jatuh-jatuh dari bulan 4. Dari bulan 3, ujung bulan 4. Daripada bulan 4 kita duk cerita benda tu. Asalkan anda tak pergi short index, anda okey. Kalau anda nampak nak short index, anda short yen pair. Jangan. Okey. So maksudnya kalau indeks ke atas, ini masih ke atas. USD JPY tengah bounce. Ini more the function of yen punya kelemahan. Dari tahun lepas. Kalau nak tahu, saya banyak terima messages mereka yang cuma solely trade saham. Saya faham. Sebabnya banyak analis yang mengatakan ada lagi ke bawah. Saya tahu kenapa. Tapi ingat tak kita cerita pasal Bank of America? Ingat tak, Ustaz? Kita cerita pasal contoh-contoh yang boleh company-company berkenaan kalau ikut dia punya ratio penurunan tu, kalau turun lagi, kalau indeks turun lagi, itu konsep composite man. Saya belum terangkan pada waktu tu. Kalau yang lemah ni, dia kekal lemah, tapi yang kuat jatuh, yang lemah tu boleh kosong saham dia, bankrupt. Ingat tak kita tarik Fibo tu waktu tu? Tahun lepas kan? Company-company yang kuat boleh bankrupt. Lepas tu saya dah terima. Tak bang, macam ni. Dia orang hantar cat macam-macam. Saya, okey lah. Kita agree to disagree. Dia tak ada cerita hebat, tak hebat. Cerita dia, ada nak tarik Fibo tu. Ni mereka yang buat Philip Wave. Mereka yang, kalau anda nak tarik Fibo dan mereka menggunakan Fibonacci, saya faham.
dia boleh pergi kosong. Anda tak dapat analisa market nak pergi kosong. Macam mana dia nak pergi kosong? Ya, bank Fed tak bagi, kerajaan tak bagi, kerajaan Malaysia pun tak bagi ni jatuh kan. Tu lah. Okey, Euro JPY saya berminat bawah ni. Berminat bawah ni. Kita akan cari entry kat bawah ni. Sekarang ni wave 4. Ini wave 4. Anda cari wave 4 yang ni. Kita cari long dekat sini. Ataupun a better one is siapa yang swing, Anda cari yang ini. Tapi untuk mereka yang ni, untuk shorter term trader, Anda long. Bankrupt. Exactly. Ingat tak kita tarik Fibo dia pergi kosong? Macam mana nak tarik Fibo pergi kosong kan? Saya terima mesej hari tu. Kebetulan dalam newspaper mana dikeluarkan. Elliott Wave punya count KLCI ke bawah lagi. Saya tak nampak benda tu. Kalau dia ke bawah, company yang lain ni pergi kosong. Tak dapat. Benda-benda macam tu. Ni untuk semasa Euro JPY ke atas. Untuk semasa. Saya tunggu 4 ni untuk long. GJ. Saya terpaksa buat macam ni ya. Ini sebagai wave 1. Nampak? Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Dan kita sedang buat wave 5. Okey, kita kata 1, 2, 3. Jatuh balik. Okey, ini adalah 1. Dia tengah jalan, saya tak nak letakkan dia dulu. Ini ke bawah. Tak lengkap lagi. Ini tak lengkap lagi. Dia boleh trunket sini saja tau. Jangan, sebab itu anda tak trade correction. Dia boleh habis sini je. C kita boleh habis sini je. Boleh habis. Sebab itu anda tak sell pada ni. Sini cukup 5 wave. Dia boleh habis sini. Lepas tu 4 kita kat sini. Anda tengah sell daripada 2. Anda tengah 4 dia naik. Anda tengah sell daripada 2. Ini wave 1. Dah sudah. Satu, anda tak pergi lawan trend. Biarpun ini 5 wave. Tarik Fibo ke bawah ni kan. Tapi kalau dia buat ke bawah tu, saya buy. Satu, anda tak sell benda ni. Dia boleh habis kat sini lepas tu naik. Apa? Sebab anda nampak, oh Fibo ni ke bawah. Tak. Okey. Ini adalah untuk GBP JPY. Bagi mereka yang short term, risk dia untuk dia naik. Tapi kalau anda intraday, 1, 2, 3, anda short. Kalau saya trade intraday, ini saya short. Bagi mereka yang swing, anda tak short. Anda long daripada bawah ni. Sebab risk reward anda. Bagi mereka yang swing, anda tak pergi short yang ini. Bagi mereka yang intraday, anda boleh short yang ini. Faham? 1, 2, 3, 4, 5, breakout. 5 wave. 5 wave. Faham? Anda boleh short yang ini. Kalau 30 minit punya chart, sini evaluation dia akan pergi. Ni dah breakout. Ya. Tapi itu untuk mereka yang intraday. Untuk mereka yang intraday. Okey, GJ. Nampak tak berapa cantik setup dia? Sebab apa? Yang lain-lain ni semua ke atas. Tapi GU memang lemah tu ni. Okay, ini belum break lagi. AUD JPY. AUD JPY ni, saya nampak sini mungkin akan buat yang besar macam ni tau. Sebab nampak tak? Macam pelik je cat dia. Dia buat macam ni. Mungkin AUD JPY akan buat benda yang besar lagi. Asalkan anda tak short dia. Pada semasa dia tak ada set up. Kalau jangan peduli dengan apa saya lukis kat sini. Kalau dia breakout ini, breakout 1 ni,
kita ada incomplete sequence, faham tak? Ini ada incomplete sequence. 1, 2, 3 anda long. Selagi tak sampai 1. Faham? Kalau ini 5 wave, breakout sini. Sini ada trade. Jangan peduli apa saya lukis ni. Ini boleh berubah dalam 2 saat je. Nampak? Dia berubah 2 saat. Ni yang saya maksudkan. Ini jadi 1, ini jadi 2, lepas tu tukar trend ke atas dah. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Anda okey. Ada je orang short benda, trend dia ke atas. Macam mana anda short benda yang macam ni? Trend dia ke atas. Okey? Okey. Jadi kalau dia break ni dalam 5 wave, tak lengkap, 3 wave anda long. Itu wave 2, bukan wave 4. Ni belum break lagi. Jadi saya tak dapat nak bagi. NZD JPY mungkin dah break. NZD JPY. Saya tak update chart dia. Tak ada masa. Minggu ni saya punya ni dah break. Nampak? Ini ada incomplete sequence. Okey, NZD JPY. Ini ada incomplete sequence. Okey. Kalau anda nampak 3 wave, 1, 2, 3, anda long. Itu je. Tak kira lah lukis apa. Lain kali saya tak lukis, senang. Macam ni. Nampak? Ni 5 wave, 3 turun. Dia tak lengkap lagi. Jadi 3 wave ada long. Itu NZD JPY. Saya letak kat sini. NZD JPY. Ini dah masuk. Right? Long. 3, 4, 7, 3. Faham kan? NZD JPY ni. Okey, itu dah dekat. NZD JPY. Anda nampak yang ni, anda boleh masuk ni. Ini NZD JPY ni saya kekal, saya tak buat dia triple, saya tak buat dia 7 swing. Yang lain-lain ni saya buat dia 7 swing. Sebab saya tak share, saya share tapi anda kena type dia. Jadi tak ada orang confuse kalau dia cuma tengok chart ni. Chart apa kat situ dia? Betul. Okey, itu adalah untuk AUD JPY. Dalam ni kita jangka dia buat double. Dia buat ini ke bawah lagi. Okey. Tapi NZD JPY tadi tak. Jadi apa pun anda nampak dia buat incomplete sequence, anda buy. Itu je. Ini tak ada apa-apa. Jangan touch dia. Ini tak ada apa-apa. JPY tak ada apa-apa. Saya minat kat atas nanti untuk sell dia. Ini kalau ada kekuatan US dollar. Ini kat atas ni. Bukan situ, atas ni. Kat mana ni? Untuk sell. Ni tak ada. Untuk buy dia. Kat JPY anda boleh cari wave 4 ni untuk buy. Wave 4 dia untuk buy. Kat JPY. Ada dalam ni. Belum sekarang. Setup dia belum sampai. Cat JPY. Kita tambah satu lagi. Cat JPY long wave 4 7 2. Cat JPY. Wave 4 dia. Okey, itu adalah untuk CAP JPY. Wave 4 yang merah. Okey. Okey, kita ada 10 minit lagi, kita cover US dollar dulu. Itu CAP JPY.
ada lagi ya. Tapi apa pun, kalau kita jangka dia C, kenapa saya jangka dia C? Tengok dekat time frame kecil. Okey, tengok dekat time frame kecil. Ini it could be A, B, C, W, X 1, 2, 3 dia habis. Kalau saya tak nak letak kat sini habis sebab kalau Fibo dia tarik, dia truncated. Satu saya kena tekan A, B dan C. Ini dia habis kat sini tau. Okay. Jadi ini mungkin, ini mungkin W, X dan Y. Sampai 3 wave. W, X dan Y. Kalau itu berlaku, kita punya ni tak kena lagi. Euro, US dollar. Kita dah ada ini ke bawah. Ini W, X dan Y. Kalau itu berlaku, tak ada ke atas dah. Kita dah ke bawah dah. Okey. Sebab saya jangka dia lebih dalam sikit. Sebab ini wave 2. Faham? Satu saya jangka dia, satu saya letak A, B dan C. Maksudnya, untuk euro US dollar kita ni pun truncated. Tak kena lagi. 2 kali kita kena bye-bye. Alif, kena bye-bye lagi Alif. Tak apa. Anda tariklah macam ni. Kalau dia tak buat, kalau dia ke atas dan tak break out kat atas, kita masih boleh entry. Kalau dia tak break out atas, syarat dia tak break out atas. Kalau dia tak break out atas, anda punya invalidation akan jadi macam ni. Anda punya level akan jadi macam ni. Saya akan enter yang ini kalau dia turun lagi ke bawah. Basically kita ada W, X dan Y. Tapi level Fibo dia dah tak sama. Okey, level Fibo dia tarik Ustaz. Sini Anda kena tunggu yang ini habis dahulu. Kat mana X dia habis. Okey, kalau dia turun lagi. Jadi level Fibo kita dah tak sama. Level Fibo kita dah ke bawah lagi Jadi tempat entry kita akan tukar. Kalau dia turun daripada semasa, ini tempat dia. Kalau dia turun, kalau dia terus naik, tak apa. Kalau dia terus naik, anda buat apa? 1, 2, 3, 4, 5, high, 1, 2, 3, anda long. Itu je. Dia tak break, jangan. Dia boleh turun jadi Y. Faham? Satu anda nak tengok 5 wave. Kalau dia cuma macam ni, macam ni 1, 2, 3, lepas tu dah tunggu dia turun ni ada long. Dia tak break lagi. Baru 3. Dia jadi W, X dan Y ke bawah. Baru dia naik. Sementara tu float lah. Faham kenapa kita tunggu 5 wave breakout? Itu sebab dia. Kalau tak dia jadi X, Y. Okey. Dan anda nak tengok kalau dia breakout ini, dia kena 5. Kalau dia 1, 2, 3, 1, 2, 3, ambil. Dia jadi flat ke bawah. Jauh kita. Dia boleh sampai 1, 2, 6, 1, 8, 4, 2, 3, 6. Sampai ke bawah-bawah ni pun boleh. Sampai ke bawah ni lah. Sebab B kita kat sini. Kalau dia buat macam tu, ini A, ini B. Itu baru B. Kalau dia tembus kat sini, ni akan jadi 5. Ini jadi A, ini jadi B. Okey, apa pun kalau dia turun 3 wave, kita long. Okey, jadi untuk euro US dollar ni, anda tunggu kepada ni level baru. Ini new level. Only if X does not exceed. Okey, itu dah untuk euro US dollar. Kalau dia break, anda tahu apa nak buat Kalau dia break, ini nampak time frame kecil anda akan nampak itu 3.
Itu tengah buat wave 3. Kalau dia buat wave 3 lah, anda akan nampak dekat sini, ni masih divergent. Kalau dia buat higher high, ini adalah 3. Sebab itu kita masih letak X. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5, break 1, 2, 3, anda trade. Sebab itu jangan takut terlepas entry. Tak ada benda terlepas entry. Dia sentiasa ada peluang. Sentiasa ada peluang. Okey, tengok. Kalau dia break out, 5 wave, 3 wave anda long. Kalau dia tak break out, WXY anda long. Sebab sini ada trend dah. Okey. Itu euro US dollar. Jadi untuk U-shape kita dah ada. Ini break out tak? Ini belum break out. Ini setakat ni, ini wave 2. Sama. Kalau ini break out macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ada short. Itu dia. U-shape. GBP. Ini nampaknya wave C. Okey, ini dah complete. Dan kita dah memulakan pergerakan ke atas. Asalkan anda tak pergi long dollar, anda okey. Maksudnya anda tak pergi short GBP, anda okey. Biarpun ini 2 kepada 3, jangan percaya dia. Kalau dia buat kat situ, saya nak long daripada bawah nanti, bukan nak short. Okey. AUD US dollar bermaksud ini dah habis lengkap. Ini wave 4. Kalau betul euro USD dan dolar indeks ke atas tadi. Okay, dan kita sedang buat extension dalam, ini dalam yang biru ke atas. Dalam yang putih ke atas. Okey, dan ini adalah untuk perhatikan Australia dollar dengan New Zealand dollar. Ini yang menarik. Anda try tengok di time frame besar dia apa cerita dia, terutamanya untuk NZD ni. Untuk NZD sebab kalau level ini anda dah dekat tau. Kalau level ni break up 1618, kalau dia break up 1618, okey, ini kalau dia break up 1618, saya tak nampak gold jatuh dah. Gold naik, kita akan nampak untuk dolar pengsan, yen sideways, indeks masih ke atas, dalam sideways ke atas. Yen sideways ke bawah. Dolar pengsan. Anda carilah setup untuk ni. Dekat dah. Itu lah. Kalau anda perasan, saya dah tukar ni semua kepada A, B dan C. Sebelum ni untuk Australian dollar saya letak WX dan Y kan. Sini WX dan Y kan. WXY. Sebab sini kita tunggu A, B dan C. Tak dapat. Kalau sini A, B, C, sini lebih daripada 1618. Sini, kalau sini A, B, C, tak dapat. Jadi kita kalau itu break, kita then 3711 champion lagi Roslan. Ni masa ni market tengah sideways. Masa market sideways macam ni, 3711 tak bagus. Dia banyak terlepas entry, dia tak cantik. Tapi bila market trading, yes, dah dekat dah. Bila kita tahu dia trading bila ada 1618. Dia trend balik. Waktu tu kita kita nampak apa yang kita nak. Pada waktu ni market sideways. Tak ada break apa. The moment ni break 1618, then hari raya balik. Tahu puasa tapi sabar lu. Faham? Okay. Structure yang paling jelas bagi saya UCAT naik N dah habis. Ini sebagai A, B, ini C. Lepas tu turun ke bawah. Tak ada dah ke atas lagi. Saya nak tengok benda tu. Kalau apa AU, NU tadi break 1618, ini akan buat, ini akan jadi 1. Ini akan jadi 1, 2.
1, 2, lepas tu ke bawah. Tak ada dah ke atas. Masa ni tak ada. Satu, saya tak dapat nak bagi. Kalau ada, saya dapat bagi. Biar makin tunjuk. Jangan kita memandai letak. Biar makin tunjuk apa intention dia. Okey. Ini nampaknya extend. Ini 3, 4. Okey. Ini masih 3, 4. Either ini extend. Kalau dolar lemah, saya akan extend ini. Faham? Ini kan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan extend lagi ni. Tapi pada waktu ni masih macam ni. Pada waktu ni masih macam ni. Asalkan anda tak pergi long dollar, anda okey. Asalkan anda tak buat benda tu, anda okey. Jadi parti yang ni, kalau dia buat X ni turun, then kita dapat level kita. Saya tak dapat nak buka sekejap. MT4 sekejap. Kena batalkan posisi. Okey. Ni saya batalkan euro US dollar. Sebab level dia dah lari. Okey. Ini adalah euro US dollar. Sebelum kita berhenti, kita letak dulu. Kalau dia tak break, ini level dia. Kalau dia tak break level ni dan terus turun ke bawah 119.452. Satu 1917. Dan 17. Okey, dan TP dia adalah kepada ini. Ini TP dia. Ni jauh tau. Kejap. Itu saya tak suka MT4 ni ataupun MT5. Okey, ini adalah entry dia. Sekejap Ini adalah berapa bulan? 9 April. Ini adalah 9 April. Okey. Masalahnya kita tak lukis ni. A, B, ini. Mana satu lekuk dia? Biasa saya letak tepi-tepi macam ni kejap. Senang sikit nak tengok. D, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul lah. Okey. Ini TP dia. Satu 2072. 172. Okey, stop loss dia adalah 28 pip 454 Sekejap. Lepas ni saya kira lot sizing dan saya letakkan dalam ni. Ini adalah 1.1945. Stop adalah 1.1917. Profit 1.2072. Risk reward 4.54. Okey.
lepas ni kita kira position sizing. Kalau dia tak turun daripada semasa, faham kenapa saya ambil yang lebih agresif kepada dollar pair kan? Sebab AU, NU hampir nak sampai 1618. Itu sebab dia. Okey, kita berhenti sekejap. Kita sambung balik selepas ni dan kita kira position sizing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, dua option ya untuk euro US dollar ni. Yang pertama, option ini. Sekiranya dia turun daripada semasa. Jadi sekiranya option ini dia tak naik lagi, dia turun daripada semasa, ini adalah entry dia. Ini adalah entry dia. Jadi ini stop loss dia 28 pip. Jadi anda masukkan, kalau anda punya risk dalam kes kita $35 satu entry ya. Kita akan ambil 100 ke $35 tu dan stop loss dia 28 pip euro USD 12.5. Saya akan letakkan dua position 6.25 kepada entry berkenaan tadi. Kalau dia tak buat high, ini dalam 1, 2, 3 jam lagi ya. Tak payah nak ni 6.25 6.25 faham? Ni euro US dollar buy limit 6.25. Dia ada dua. Kenapa 6.25? Kita akan pecahkan entry kita kepada dua. Sekejap saya letak 1.1945 1.17 1.2072. Okey. Dan kita letak satu lagi 1.1917 1.19 okey. Satu ni kita akan ambil TP dia dekat ni cancel take profit dekat 50%. Ini kita batalkan TP dia pada ni 50%. Itu provider bahawa price balik daripada semasa. Dia tak ada buat higher high yang baru. Faham? Kalau dia buat higher high baru ni dah sebanyak 17.50 sen. Jadi kali 2 $35. Okey. Jadi kalau dia naik direct dan break out kat sini, ini second choice anda. Ini akan jadi wave 2. Ini akan jadi macam ni. Anda trade kalau dia break 4, 5. Dia, sebab itu jangan risau terlepas entry. Ada je cara entry. 1, 2, 3 kita enter. Mesti 5 jangan 3. Kalau 3 demam kan. 3, 5 ke bawah. Demam. Faham? Boleh Ustaz? Fikri? Zaki? Boleh Anda tunggu breakout 5. Tunggu 3. Jangan tak breakout. Tak breakout pingsan. Dia kena breakout. Anda tunggu 3. Anda long. Tu baru trend. Low, high, high, low, high, high. Sekarang ni, ini view kita. Dia tak breakout lagi. Kalau dia breakout, letakkan alert. Letakkan alert atas ni. Letakkan alert atas ni. Kalau dia breakout atas tu, letak alert. Simple je. Kalau dia breakout atas ni, kita batalkan order kita tadi. Kita tunggu dia buat 5. Letakkan alert satu lagi. Kira lot size kan, tukar je. Jangan tukar entry. Lot size tu kira. Simple? Tak ada cerita terlepas. Dia sentiasa ada. Market tak bagi, kita tak trade. Simple. Okey, ini untuk AUD. Tak ada. Okey, kita tengok kepada gold. Gold. Tu saya kata hari tu, mana Bang Syukri? Bang Syukri belanja kita nasi kandar nanti, Fikri. Kan? Jangan,
bagi mereka yang dah enter, hold. Kalau dia buat 3 wave, kita long. Ya? 1, 2 kita dah ada incomplete sequence. Ni dah ada. Nampak? 1, 2. Kita tengah break. Nampak ni? Kita tengah break 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisah apa saya tandakan kat sini. Bang Syukri lah, Bang Syukur. Saya baru sembang dengan Syukri tadi. Itu yang teringat Syukri. Okey, tak kisah apa saya tandakan kat sini. Kalau anda nampak dia break out 5, 1, 2, 3 anda long. Tak kisah apa saya tandakan kat sini. Boleh? Kalau dia break out 5 wave, 1, 2, 3 kita cari. Tak kisah dia rupa. Asalkan nampak 3 wave jelas anda dapat tarik Fibo masuk. Kalau dia buat besar, itu adalah 1, 2. Kalau betul dolar lemah, ini akan buat wave 2. Kalau anda berjaya tangkap dia tak kembali dah. Kalau itu berlaku. Kalau tak, dia seperti apa saya tandakan. Ya, apa pun selepas 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 long. Itu je. Tak ada pelik-pelik, tak ada jurus rahsia. Mana Galih hari ni? Galih masih beratur beli nasi kandar. Okey? Tak kisah apa. Tak kisah apa. Kalau dia ada 3 wave long, ada incomplete sequence. Itu je. Bang Syukur raya awal. Okey, itu gold. Silver sama. Silver pun dah break out. 5 wave kan nampak? 1, 2, 3, 4. Satu lagi high. 3 wave long. Dia dah makan lemang lepas subuh tadi. Ustaz, dia punya rayawan lepas subuh tadi dia makan lemang. Dahsyat tak dahsyat. Itu baru rayawan. Boleh naik van kerenda. Okey, minyak ingat kontrak ni nak expired. So minggu depan saya akan buat kontrak bulan lain. Ni untuk minyak. Anda tak trade dia semasa. Anda tak trade dia. Ini dalam flat. Ini dalam zigzag nak habis. Okey, minyak, copper pun sama, tak ada. Anda tak trade dia pada semasa. Ini tak ada high, tak ada low, sideway market, tak ada apa-apa. Okey, Euro AUD. Ini tengah buat wave 2 ke bawah ni. Euro AUD. Okey, Euro GBP ni interesting. Euro GBP, kalau dia buat benda ni 1, 2, 3, 4, 5 seperti kita ceritakan semalam. 1, 2, 3 anda long. Sini Euro GBP. Saya letakkan Euro GBP, saya tulis di dalam tu. Euro GBP. Saya letakkan, faham apa maksud dia? Euro GBP. Okey. Kalau dia buat 1, 2, 3, kita long. Ini breakout 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengah buat wave 3. Kalau dia sikit dia 5, 1, 2, 3, kita long. Bermaksud ini adalah wave 1. Ini macam ni. 1, 2, balik kepada lukisan asal kita. Faham? 3, 4, dan kita tengah tunggu wave 5. Wave 5. Okey, jadi 1, 2 anda long. Breakout 5 wave. Boleh? Jadi kita akan tunggu untuk wave 2 ni. GBP AUD masih ke bawah. Ini tak ada. Ini bagi mereka yang
trade very low time frame, anda dah masuk kat sini untuk short. Tapi tak ada. GBP NZD pun sama. Ini either ini 5. Tengok dia tak nampak. Ini masih terus. Tapi cerita dia kita dah ada divergence. Semua ni. Okay. Kalau dia break out 5 wave ketara selepas pullback, 5 wave ketara, 3 wave anda boleh short. Tak perlu ni Zul kata dia kat atas lagi. Tak. Ini tak perlu pun dia kat atas. Itu dah WXYXZ. Itu tak perlu pun dia buat kat atas. Dia boleh terus turun. WXYXZ. Tak perlu. Ya, kalau ini break out daripada X ni, kalau ni break out, dolar tak ada dah ke atas. AU ke atas, EU ke atas, gold ke atas. Faham? Tak ada dah. Dolar tak ada. Dolar habis. Ya, kalau ini break. Okey. Ada soalan untuk market? Saya sentuh banyak benda ni, terutamanya bila kita cerita pasal market dynamic. Sebab apa saya ceritakan kepada anda market dynamic? Saya bukan cerita pasal Elliott Wave. Elliott Wave tu cuma papan tanda kat mana. Yang saya ceritakan kepada anda ni adalah market dynamic. Apa yang kita jangka semasa? Pada semasa chart masih lagi menunjukkan benda ini. Pada semasa. Tapi dah dekat-dekat dah. Kita ada NZD US dollar, AUD US dollar kan Rosan? Dah dekat-dekat dah kan? Ya, untuk capai 1618. Ini alternatif, ini kat chart. Ini apa dekat chart semasa. Ini apa yang kita ada dekat chart semasa. Di mana indeks tengah extend. Okey? Tengah extend dan dijangka buat 4545. Ya? Maksudnya indeks tengah ke atas and dijangka akan buat sideways. Itu indeks. Itu yang view semasa. Okey? Dolar dijangka sedang masih lagi buat WXY ini. Dia tengah buat benda ni. Ya? Dan dijangka akan ada buat satu lagi ke atas sebelum dia jatuh. Ya? Ini dolar. Bermaksud ini adalah sideways ke atas. Ini sideways ke atas. Untuk dolar. Ya? I'm talking about H4. H1 ke bawah. Untuk yen pada waktu ni sama dengan pergerakan US dollar, iaitu sideways. The only winner pada waktu ni adalah indeks. Okey, tapi cerita dia, kalau kita tengok lebih detail, dekat H1, anda dah nampak tanda-tanda untuk dia reverse. Ya? Apa tanda-tanda dia? AU dengan NU, dia punya 5 wave, lepas tu 1, 2, 3, yang ini 1, 2, 3, dan kalau dia sampai 1618 ni. Kalau itu berlaku Roslan, that's it. Ini semua saya akan tukar kepada alternatif 2. Alternatif 2 adalah US dollar, dia dah buat 1 dan 2 ni dah lengkap. Dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Kita cuma tunggu incomplete sequence. Bukan kita cuma tunggu. Kita dah masuk pun untuk euro US dollar tu. Kita dah masuk pun. Kalau ini breakout ke atas, kita tukar kepada 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Boleh? Ini nampaknya breakout ke atas. Breakout ke atas tak apa. 5, 3 kita masuk. Itu je. Itu view semasa. Kalau AU, NU semua breakout 1618, Euro USD terus naik ke atas, tak ada dah dolar ke bawah ni. Banyak saya akan kena lukis hujung minggu ni. Malam ni cerita dia. Dia dalam trading anda kena ambil aggressive view. Dalam trading,
kalau anda tak ambil agresif, kalau anda cuma pure alien wave, anda akan banyak terlepas entry, tahu tak? Kita akan ambil agresif. Kita akan ambil agresif. Jadi, saya akan masuk yang kecil dulu. Lepas tu kita tengok. Dah dekat-dekat. Semua dah dekat-dekat ni. Tapi belum dibuktikan oleh Chan. Tapi asalkan ada incompletion, kita masuk. Kita masuk. Masa ni kalau kita silap, kita akan kena stop loss banyak. Ingat tahun lepas, bulan 8. Bila market start sideways kan. Kita tunggu dia habis kan. Pada waktu tu, 3711 tak perform. Mula market trending balik, dia king balik. Itu je. Kalau ini berlaku, yen pair akan ke atas. Tak ada dah ke bawah. AJ tak ada ke bawah, NJ tak ada ke bawah, lain tak ada ke bawah. Indeks akan meneruskan ke atas. Ni aggressive view ni. Ini alternatif 2 ni. Chart ni semua dah ada. Cumanya saya kena transfer daripada lain lah. Bukan trading view. Chart ni semua dah ada. Cumanya saya copy balik lah. Ini second view. Kalau anda very konservatif, wave ketiga, alternatif ketiga, kita jangka ini meneruskan ke atas dan dolar berubah arah. Itu lain view. Dan yen pair jatuh, indeks jatuh. Nampak? Ini semua adalah apa yang dimasukkan dalam market dynamic, di mana kita melihat kepada struktur pasaran untuk menceritakan pasaran.